أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتني فارد إلى إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Jurukuasa yang saya segani Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syiah, Haji Fadil dan juga semua sahabat-sahabat Datuk Datin, para asatizah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah kita akan dengarkan tafsiran surah As-Saffat. Tafsiran surah As-Saffat ayat yang ke 99 hingga ayat yang ke 112. InsyaAllah kita akan dengarkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah korban yang amat hebat, yang mana Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS dengan ujian yang besar. Nabi Ibrahim AS tidak mendapat anak seperti mana setengah rasul-rasul yang lain dalam masa perkahwinannya, di awal perkahwinannya. Di usia tuanya barulah Nabi Ibrahim dikurniakan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu birrihmin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin wa basyarnahu bi ishaq nabiyya minas salihin. Shadaqallahul azim. Surah As-Saffat ayat 99 hingga ayat 112. Dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa dia akan beroleh anak yang penyabar, seorang anak yang penyabar. Maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur balik, boleh berusaha, boleh bekerja bersama-sama dengannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dari orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami kekalkan baginya namanya yang harum dalam kalangan orang yang datang kemudian. Salam sejahteralah kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman, dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa dia akan beroleh seorang anak, Ishak, yang akan menjadi Nabi yang terhitung dari orang yang soleh. Surah As-Saffat ayat 99 hingga ayat 112. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, Nabi Ibrahim ini bila mana baginda berhijrah dari Palestin ke Mesir bersama isterinya Sarah. Sarah ini ialah anak bapa saudaranya juga, sepupunya. Baginda Nabi Ibrahim AS berhijrah
dari Palestin ke Mesir oleh kerana berlaku kemarau panjang yang teruk. Maka bila sampai di Mesir, di ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, bukan Fir'aun, sebelum Fir'aun. Raja itu melihat isterinya Sarah. Sarah ini sememangnya seorang wanita yang cantik. Lalu dia tanya Ibrahim, siapakah perempuan itu? Maka Ibrahim jawab, itu adalah saudara aku. Nabi Ibrahim tidak mengaku bahawa itu ialah isterinya, kerana maslahat. Kalau Nabi Ibrahim mengaku itu isterinya, mungkin raja yang zalim itu akan bunuh Nabi Ibrahim dan ambil isterinya. Bila kata saudara aku, maka raja itu tak bunuh lah, tak bunuh. Dan raja itu pun hormatlah sikit, hormat dengan sehormat sikit, abang kepada wanita yang cantik ni. Itu di antara beberapa tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menipu sunat. Orang kata menipu sunat, dia menipu untuk kebaikan lah. Dan inilah di antara sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat tolong kita, tidak dapat berikan syafaat kepada kita di padang mahsyar nanti. Kerana baginda kata, aku malu kepada Allah Ta'ala, aku telah bercakap bohong. Beberapa kali aku bercakap bohong. Di antaranya inilah ketika mana Raja Mesir ketika itu tanya isterinya, siapakah wanita itu? Maka baginda jawab, inilah saudara aku. Baik. Lalu ketika mana walaupun Raja Mesir itu hormat kepada Ibrahim, tetapi dia juga bawakan Sarah itu masuk ke dalam biliknya. Lalu ketika mana Raja Mesir itu nak pegang Sarah, dengan kuasa Allah Ta'ala terus keras tubuhnya, tak boleh gerak macam patung. Yang boleh geraknya mulutnya ya, boleh bercakap. Tubuh tak boleh gerak, kaku. Dia kata ini bukan sembarangan. Maka dalam riwayat menceritakan Raja Mesir yang zalim tu minta tolong Sarah doakan kepada Tuhannya agar dia kembali balik bergerak macam biasa. Tolonglah aku takkan apa-apakan kamu. Tolonglah. Sarah pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak lama kemudian Raja Mesir itu pun boleh bergerak balik. Ya, orang jahat ni bila dia bersumpah tak boleh percaya mana. Lepas tu nak pegang pula. Bila nak pegang pula tu kaku balik. Kerah balik. Ni dia kata ni, mulut yang boleh bercakap. Kali itu dia kata, tolonglah aku tak akan apa-apakan kamu. Tolonglah, doakan kepada Tuhanmu, aku berjanji tak akan apa-apakan kamu. Sarah pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang yang baik ni, yang dia cepat mudah percaya kat orang. Sebab tu cepat kena tipu. Ya. Bila Sarah berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak lama kemudian raja tersebut boleh bergerak balik. Ya. Dan seketika kemudian nak pegang pula. Kali ketiga nak pegang lagi. Bila pegang kali ketiga itu memang betul-betul kaku, dan mulut pun memang boleh katakan tak boleh bercakap, boleh gerak sikit-sikit je. Itu. Lalu ketika itulah dia kata, ini bukan manusia, ini malaikat. Maka dia kata kepada Sarah, tolonglah aku kali ini, memang aku betul-betul tak akan apa-apa ke kamu, dan aku akan bebaskan kamu. Tolonglah aku. Dia merayu kepada Sarah. Lalu Sarah dia tidak takut, dia tidak bimbang, kerana Allah Ta'ala ada. Dia seorang isteri Rasul. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala
Dan selepas itu raja tersebut boleh bergerak balik. Maka ketika itulah raja pun memanggil askar-askarnya, lalu memberitahu bahawa manusia ini bukan orang, ini malaikat. Maka ketika itulah raja Mesir tersebut menghadiahkan kepada Sarah seorang hamba yang cantik, yang paling elok ketika itu di Mesir ketika itu, namanya Hajar. Jadi Hajar ini bukan hamba Nabi Ibrahim. Hajar ini hamba kepada Siti Sarah. Kita panggil Siti lah, sebab kita orang Melayu ni semua Siti belaka. Nah, tapi isteri saya betul-betul nama Siti, Siti Aisyah. Baik. Saya pun memang nak sebut Siti juga, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Khadijah. Padahal tak ada Siti pun. Siti ni orang Melayu kita, ya kan? Tambahan, tak apalah. Yang penting ada nama dia. Jadi bila mana mereka kembali balik, kembali balik, Nabi Ibrahim setelah itu kembali balik ke Palestin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berangkatlah Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang beriman menuju ke Syam. Pergi ke Syam dulu. Pergi ke Syam. Lepas tu pergi ke Syam yang disebut sebagai Kan'an. Mereka menetap di sana dalam jangka waktu yang lama. Kemudian negeri Syam ditimpa bencana besar, dengan penduduknya diancam kelaparan. Para penduduknya terpaksa merantau untuk mencari rezeki dan mengembala kambing di suatu tempat yang jauh. Demikian jugalah Nabi Ibrahim, baginda telah pergi ke Mesir. Itu cerita dia, itu cerita dia. Jadi pada asalnya di Palestin, lepas tu pergi ke Syam, dekat-dekat je tu, tak jauh mana. Daripada Palestin pergi ke Syam. Palestin, Syam tu ialah Syria lah. Syam tu Syria. Kemudian pergi ke Mesir. Lepas tu kembali balik lah. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Ta'ala, ingin mendapatkan anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang terhitung dari kalangan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa banyak kali, sehingga menyebabkan Siti Sarah ini terkesan dalam hati dia. Dia tahu bahawa dia seorang yang mandul, lagipun usianya pun telah lanjut. Maka dia bagi tahu kepada suaminya Nabi Ibrahim, abang berkahwinlah dengan hamba saya, iaitu Hajar. Itu cerita dia. Ini Sarah ni offer kepada Nabi Ibrahim kahwin dengan hamba dia. Kita ni nak tunggu isteri kita offer kita kahwin lain, tunggu kiamat dulu lah. Kiamat dulu lah. Isteri kita tu dia bukan tak bagi, kalau ada hamba dia bagi. Kalau ada hamba dia bagi. Ini Nabi Ibrahim ni kahwin dengan hamba. Siti Sarah pun merdekakan Hajar, lalu Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ni duk berdoa. Inilah doa yang sangat-sangat mustajab. Jadi kalau siapa-siapa yang tak dapat anak, amalkanlah doa ini. Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim ni, datuk kita ni, Nabi Ibrahim, amalkanlah 100 kali sehari. Ayat ini ayat yang ke-100, surah As-Saffat. Amalkanlah juga 100 kali setiap pagi lepas subuh, bagi pasangan yang tak dapat anak, ataupun pasangan yang ada anak tapi susah nak dapat anak. Nak dapat anak baru susah. Amalkanlah, suami dan juga isteri amalkan. Jangan isteri saja, suami pun amalkanlah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sebab rezeki ni sebab rezeki anak ni Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kita kena
Berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Jangan berdoa nak dapat anak saja, berdoalah dapat anak yang soleh. Itu dia. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah aku anak yang terhitung dari kalangan orang-orang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jadi doa untuk dapat anak sudahlah, yang lain-lain tu tak payahlah. Baik. Bila mana Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar, maka tidak lama kemudian dapatlah anak, dinamakan Ismail. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh sebuah kitab, Safrul Takwim, Ismail itu sesungguhnya aku telah mendengar perkataanmu tentang dia, dan kini aku memberkatinya dan membesarkannya, memberkatinya keturunannya yang banyak, dan dia menurunkan 12 pemimpin, serta aku menjadikan umat yang besar. Jadi Nabi Ibrahim ni, daripada Nabi Ibrahim lah maka silsilah keturunan Rasul itu pun dua silsilah keturunan Rasul terjalin. Yang pertamanya Nabi Ismail. Nabi Ismail ni datuk kepada Nabi kita. Dalam keturunan Ismail, seorang saja Nabi dan Rasul di kalangan Arab ialah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Nabi Ismail ni berkahwin dengan isterinya orang Arab. Nabi Ismail ni bukan orang Arab. Nabi Ismail ni orang Qibti. Ya, Qibti. Nabi Ibrahim itu dikatakan Qibti, orang Qibti. Qibti ni bukan orang Arab. Ibunya Qibti, Hajar, daripada Mesir. Mesir ketika itu bukan Arab. Orang Arab original ni orang Arab Yaman. Arab original orang Arab Yaman. Yang lain tu musta'rabin ni mana diarabkan, dikacukan. Baik. Nabi kita Muhammad seorang saja di antara keturunan Nabi Ismail. Sisi galut daripada Nabi Ismail. Rasul di kalangan Arab Nabi kita seorang saja. Adapun Nabi Ibrahim dapat anak seorang lagi, Ishak, 14 tahun kemudian. Beza di antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak 14 tahun. Lepas tu Nabi Ishak dapat anak Nabi Yaqub. Maka daripada sugalu Nabi Yaqub lah maka lahirnya keturunan Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Sekarang ni inilah yang terbesar daripada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ketika mana Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Ismail dan Hajar, Hajar ini mulai rasa seronoklah sebab suaminya Nabi Ibrahim sentiasa berada di sampingnya. Sebab Nabi Ibrahim ini nak mendampingi anaknya. Bayangkan dah lama tak dapat anak, bila dapat anak, bayangkan tak dapat anak, usia tu dah lanjut, bila dapat anak syukurlah Nabi Ibrahim. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim ini sayang sangat kepada anaknya Ismail, dan bila mendampingi anaknya serta ibunya sekali, ia menyebabkan isteri yang pertamanya Sarah rasa cemburu. Ini memang sifat perempuan, cemburu. Memang tak dapat tidak. Kita pun cemburu. Kita orang lelaki lagi cepat cemburu. Ni orang perempuan. Jadi bila Sarah ini rasa cemburu, maka dia bagi tahu kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, abang, kalau boleh abang hantarlah isteri kedua abang ni di tempat lain. Hantarlah di tempat lain. Siti Sarah minta Nabi Ibrahim letakkan Sarah di tempat lain. Dia kata apa? Dalam kitab, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar menjauhkan mereka berdua dari pandangannya, kerana dia tidak dapat menanggung kehidupan bersama Hajar. Sebab Nabi Ibrahim ini duk lebih kepada anaknya. Dan isteri keduanya ialah sebab Nabi Ibrahim itu seronok sangat dapat anak, maka terkesanlah kepada Siti Sarah, menyebabkan Sarah rasa cemburu. Ya, kita tengok hari ni ada orang yang boleh kahwin lebih, duduk sekali tak?
Ini memang hebat lah. Kita tengok Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun bila berkahwin letakkan isterinya asing-asing. Ya, Nabi Ibrahim pun sama, letakkan isteri yang asing. Ada pun kita juga, ada pun kita hari ni, ada di antara kita hari ni yang kahwin tu ramai lah, boleh duduk sekali satu rumah. Ini memang hebat ini. Ini belajar ilmu apa ni saya tak tahu ni. Nah, ini saya tak tahu belajar. Saya pun tak sempat nak belajar lagi ilmu. Kalau saya tahu saya boleh ajarkan. Nah, saya pun tak tahu. Nah, ini hebat ni. Tak tahu berguna ilmu apa. Ayah peng ke tak tahu saya. Nah, ini hebat. Nabi pun tak letak sekali isteri-isterinya. Nah, kita bukan kita lah. Ada setengah sahabat kita, kawan kita berkahwin boleh letak bini sekali satu rumah. Ini kena belajar tuan-tuan. Belajar bukan ada keberanian lah. Kalau menakut macam saya ni tak payah. Nah. Saya ni nampak ya begini sah. Nakut. Bini saya telefon pun takut dah. Bini saya backing tuan-tuan. Backing ya. Baik. Tuan-tuan sahabat-sahabat semua. Mata ni kurang nampak. Saya kena bagi terang sikit lah. Umur makin muda lagu ni tuan-tuan. Baik. Lalu Nabi Ibrahim pun Allah Ta'ala ilhamkan kepadanya, pergilah ke satu tempat. Bila Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim letakkan isteri keduanya dan anaknya itu di tempat yang lain, lalu Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan kepada Nabi Ibrahim bawa isteri dan anaknya itu ke tempat lain. Maka pergilah Nabi Ibrahim dengan pedoman daripada Allah Ta'ala. Pergi tak tahu pergi mana. Ikut je. Allah Ta'ala suruh pergi. Yalah, Allah Ta'ala suruh ni ilham daripada Allah Ta'ala. Seorang rasul ni Allah Ta'ala bagi ilham kepadanya. Dia bukan macam kita nak. Kita ni ada rasa gerak hati saja. Nabi Ibrahim ni ya, apa-apa pun daripada Jibril alaihissalam. Bawalah diri Nabi Ibrahim, bawa Siti Hajar dan juga anaknya Ismail hingga tiba di suatu tempat yang tidak diketahuinya. Lalu Allah Ta'ala kata stop. Allah Ta'ala perintahkan baginda berhenti di suatu tempat di tanah kosong yang sunyi serta jauh dari orang ramai. Itu tempat yang memang tak ada apa-apa, pokok pun tak ada, apa-apa pun tak ada, padang pasir, di suatu lembah. Lalu Nabi Ibrahim pun menempatkan Hajar dan bayinya di tempat gersang yang tidak ada air itu. Letak. Kemudian baginda pun meninggalkan mereka dengan harapan akan kembali balik, tapi tak bercakap sepatah pun. Nabi Ibrahim senyap. Bila Nabi Ibrahim letakkan, ada orang tanya naik unta ke, naik kuda ke, naik keldai. Itu tidak diceritakan dalam Quran. Saya baca ni kisah dalam Quran. Kisah-kisah dalam Quran ini hanya cerita yang diceritakan dalam Quran, tuan-tuan. Minta maaf, saya tak nak cerita-cerita yang Israeliat. Hanya saya nak cerita-cerita yang betul-betul yang ada dalam Quran. Jadi kalau tanya Nabi Ibrahim itu naik apa, itu saya tidak tahu. Cuma ada riwayat kata naik kuda. Baik. Dalam Quran Allah Ta'ala tidak sebut naik apa, naik kenderaan sahaja. Lalu bila Nabi Ibrahim letakkan, turunkan isterinya dan anaknya yang digendong isterinya itu, Nabi Ibrahim tak bercakap apa-apa, senyap, diam. Dalam ni sebab nak anak, bila dapat anak kena berjauhan dengan anak pula. Hajar mentaati perintah Nabi Ibrahim kerana cintanya kepada Nabi Ibrahim. Cumanya Hajar ni, dia tanya Nabi Ibrahim, dia tengok Nabi Ibrahim senyap, tak cakap. Maka dia tanya, ke manakah engkau akan pergi?
Dan untuk siapakah engkau meninggalkan kami di lembah yang gersang dari yang mengerikan ini? Untuk siapakah kamu lakukan ini? Nabi Ibrahim senyap, tak kata apa. Tak kata apa. Perkataan ini diucapkannya secara berterusan, meminta belas kasihan kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim terus sahaja berjalan. Ketika itu memang cukup kental jiwa Nabi Ibrahim. Yakin betul-betul kepada Allah, tapi dalamnya sembok sangat-sangat, sembok sangat-sangat, tapi yakin kepada Allah Ta'ala, dengan harapan Allah Ta'ala akan mewahyukan kepadanya untuk kembali balik melihat anak isterinya. Hajar ni duk pegang Nabi Ibrahim, duk tanya, nak pergi ke mana ni engkau, nak pergi ke mana, nak pergi ke mana, kenapa engkau letakkan kami di sini? Nabi Ibrahim tak kata apa, sehinggalah Hajar sendiri yang menanyakan kepada Nabi Ibrahim AS, Allahkah, Hajar sendiri yang berkata, Allahkah yang memerintahkanmu untuk ini? Ketika itulah Nabi Ibrahim kata, benar. Itu saja ucapan Ibrahim kepada isterinya Hajar, benar. Lalu bila Hajar dengarkan demikian, lalu Hajar kata, kalaulah demikian, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Kemudian Hajar pun kembali ke tempat yang telah ditentukan Nabi Ibrahim untuk dia dan anaknya. Selepas itu, berangkatlah Nabi Ibrahim dengan hati yang dipenuhi dengan perasaan hibah kerana berpisah dengan anak dan isterinya. Akan tetapi kehendak Allah Ta'ala telah mengalahkan kehendaknya. Baginda berserah diri kepada Tuhan dengan harapan akan kembali, dan baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah yang disebut dalam Al-Quran. Kita boleh buka surah Ibrahim ayat nombor 37 hingga ayat 38. Doa Nabi Ibrahim inilah doa yang sangat berkat, yang menjadikan kita ini rasa cenderung hati kita untuk pergi ke Mekah. Bila mana Nabi Ibrahim letakkan isteri dan anaknya di tempat yang gersang itu, yang tidak ada sebatang pokok pun, air pun di situ, Nabi Ibrahim terus berjalan pula tanpa bercakap apa-apa dengan isterinya, melainkan hanya berkata benar sahaja. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu. Nabi Ibrahim tahu bahawa itu di situ ialah rumah Allah Ta'ala, Baitillahil Haram. Maka Nabi Ibrahim merayu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim minta apa? Aku letakkan sebahagian keturunanku di sini ya Allah, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, Engkau jadikan mereka mendirikan sembahyang ya Allah. Sembahyang tuan-tuan, sembahyang. Nabi Ibrahim minta sembahyang agar Allah Ta'ala menjadikan keturunan daripadanya itu menjaga sembahyang. Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas, dan ya Allah, oleh itu jadikanlah hati sebahagian dari manusia, yaitu orang Islam, tertarik gemar kepada mereka. Berkat doa Nabi Ibrahim inilah tuan-tuan, hujung sulbi kita setiap anak Adam daripada orang Islam menjawab permintaan doa Nabi Ibrahim ini. Maka sebab itulah bila mana kita lahir ke dunia, kita ada rasa cenderung, rasa sedap, rasa nak pergi ke Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim, supaya Allah Ta'ala menjadikan hati sebahagian mereka, sebahagian itu ialah daripada orang Islam, agar cenderung hati mereka kepada tempat itu Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua, hati.
rasa cenderung sedap nak pergi ke Mekah. Dah pergi dah baru ni buat umrah, ni nak pergi haji pula. Sehingga ada yang duk menunggu-nunggu lagi. Masih menunggu lagi dengan harapan dapat juga ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Kan ada kawan kita yang duk masih tunggu lagi. Kita doakan agar Allah Ta'ala ya sempurnakan hajat mereka itu, insya-Allah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, iaitu tempat itu, Makkah, supaya datang beramai-ramai di situ. Dan kurniakanlah rezeki. Ini doa yang ketiga. Kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Ini nih. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan, rezekikan di tempat itu berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Nabi Ibrahim tidak berdoa, bukannya berdoa tumbuhan, pokok. Sebab Mekah ni bukan semua buah-buahan boleh hidup kat situ. Tapi semua jenis buah-buahan ada di situ. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Sebab itulah kita kalau ke sana, kita nak makan apa ada berlaku, tak kira musim ada berlaku. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Dan berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, supaya mereka bersyukur. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Engkau, ya Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama'. Ini ayat ni hebat tuan-tuan. Ayat ni untuk kita amalkanlah, untuk Allah bagi kekuatan kepada kita ni. Ayat ni, ayat surah Ibrahim ayat nombor 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama'. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, diringkaskan cerita di ketika mana Hajar bersama anaknya itu kehabisan makanan, sehingga kan Ismail ketika itu nak kepada susu, tetapi Hajar tidak dapat berikan susu kerana dia juga tidak dapat minum air. Hajar juga kehausan. Hajar melihat anaknya berguling-guling kerana kehausan, dan akhirnya dia tidak tahan lagi untuk menyaksikan pemandangan yang memilukan itu. Kemudian Hajar pun bangkit berjalan dengan wajah yang penuh kebingungan. Letak anaknya yang duk menangis tu, duk berguling-guling tu, letak dekat mana? Letak dekat perigi Zamzam, dekat dengan Kaabah, dekat dengan makam Ibrahim tu, dekat makam Ibrahim tu, di bawah itu ada pergi kat situlah. Dia letak anaknya kat situ. Dia pun pergi naik atas bukit Safa. Hajar pun naik atas bukit Safa. Hajar memerhatikan sekeliling dengan harapan dapat melihat air, tetapi tidak dapat melihatnya. Lalu dia turun dan berlari-lari kecil seperti anak belasan tahun menuju satu tempat tinggi yang dikenali sebagai Marwah. Bila sampai di Marwah, tengok pula di sekeliling tak ada air. Nampak di sana macam ada air, pergi-pergi rupanya fata morgana. Lalu setelah itu dia kembali semula ke Safa, memerhati, dan tidak kelihatan juga ada apa-apa. Demikianlah ia lakukan sebanyak 7 kali. Akhirnya setelah dia menghampiri Marwah, kita kan bila sa'i kan last kali Marwah kan, bila last kali di Marwah itu, maka dia mendengar suatu suara. Lalu Hajar pun menoleh ke suara itu. Tiba-tiba dikatakan dia lihat ada satu malaikat. Ini ada riwayat, saya baca dalam ini kitab Qisasul Anbiya fil Quran. Ini kisah-kisah para nabi dalam Quran, tuan-tuan. Tidak ada cerita-cerita Israiliyat. Jadi ada riwayat di sini menyatakan Hajar melihat satu malaikat yang berada di situ
dan malaikat itu menguis-uis tanah dengan sayapnya sehinggalah keluarnya air. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, ada pendapat mengatakan Nabi Ismail, Ismail itu yang duk berguling-guling itu menangis, menghentakkan kakinya dan tangannya. Maka disitulah ada riwayat kata keluarlah air terpancut dengan kuatnya melalui hentakan kaki Ismail, dan ada riwayat mengatakan keluarnya air melalui hentakan tangan Ismail. Kan budak kan duk menangis, bukan hentak kaki ya, tangan pun hentak juga dah. Keluar terpancutnya air. Itu ada beberapa pandangan. Baik. Dan ada juga riwayat menyatakan bila Hajar ini lihat air itu terpancut dengan kuat, maka perkataan yang mula-mula disebut keluar daripada bibirnya, ini ada riwayat saya cerita, ini bukannya hadis sahih, cuma ada riwayat, ada cerita bila keluarnya air terpancut dengan kuat itu, dengan sendirinya Hajar kata Zamzam. Zamzam ni mana ruwaidan perlahan. Ini bukan Zamzam al-Kazam, itu Piramli tuan-tuan, itu sejadah boleh terbang baik. Ini Zamzam ni mana ruwaidan perlahan. Ini ada riwayat begitu. Maka air pun keluar dengan perlahan. Maka tinggallah mereka di situ dengan amannya kerana ada sumbernya air. Diringkaskan cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim pergi ke tempat isteri dan anaknya. Bila tiba satu masa pergi tengok anaknya, dan bila mana pergi tengok anaknya, Allah Ta'ala uji lagi Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim mimpi. Dalam mimpinya dia menyembelih anaknya. Lalu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 38 hingga ayat 112. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat aku menyembelihmu dalam mimpi. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya ni dalam bahasa Melayu kita wahai anak kesayanganku. Ini sungguhnya aku melihat kamu fil manam, dalam mimpiku, anni bahawasanya azbahuka, aku menyembelih kamu, fanzur madza tara, maka berilah pendapat kamu wahai anakku, apakah yang kamu ingin katakan. Lalu Nabi Ismail ketika itu beliau tahu ketika itu Nabi Ismail belum lagi menjadi rasul, masih budak lagi. Budak ni peringkat remaja. Ada ulama kata usianya dalam 11 tahun, tapi tidak sampai 14 tahun lah. 14 tahun tu adik dia keluar, Nabi Ishak lahir. Jadi ketika itu usianya lebih kurang dalam 11 tahun, tapi usia 11 tahun pun dah besar dah boleh bekerja, dah boleh tolong ayah dia. Lalu Nabi Ismail kata apa? Qala ya abati, wahai ayahku, if'al, kamu laksanakanlah, kamu buatlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu. Satajuduni, nescaya kamu akan dapati aku insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Disebut insya-Allah minas sabirin, tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Hebat tuan-tuan, kedua-duanya sangat hebat, menyahut suruhan Allah Ta'ala. Falamma aslama, maka ketika mana kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah Ta'ala dan bertekad untuk melaksanakan perintahnya itu, maka Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail pada mukanya. Watalahul jabin. Ada riwayat menceritakan pada mulanya Nabi Ibrahim bila membaringkan anaknya itu, Nabi Ibrahim menghadapkan muka anaknya itu ke mukanya. Daripada atas kan nampak kan, tok anaknya. Jadi Nabi Ibrahim nak nampak lah. Lalu anaknya kata, ada riwayat menyatakan Nabi Ismail kata, wahai ayahku, engkau letakkanlah muka aku menghadap ke arah tanah, kerana engkau dapat sembelihku dengan sempurna. Ini hebat tuan-tuan. Nabi Ismail juga hebat, sangat-sangat hebat, kedua-duanya sangat hebat. Lalu ketika mana Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail pada mukanya untuk menyembelih dari belakang supaya anaknya tidak menyaksikan peristiwa penyembelihan itu,
makna muka anaknya menghadap ke tanah. Maka Nabi Ibrahim pun menggesekkan terus pisau ke tengkuknya. Bismillah, Allahu Akbar. Terus Bismillah, Allahu Akbar. Tak cakap banyak, buat terus. Bismillah dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Terus sembelih anaknya. Di ketika mana Nabi Ibrahim menggesekkan pisau ke arah kentekuk anaknya itu, tapi pisau itu tidak dapat memotongnya. Tak elok. Ini bukan cerita yang kita selalu dengar ni. Ini bukan cerita yang selalu kita dengar. Sebahagian kita mungkin ada dengar cerita ketika mana Nabi Ibrahim sembelih anaknya itu, tiba-tiba ditepis oleh malaikat. Malaikat pun datangkan satu ekor kibas. Yang menggantikan anaknya. Bukan begitu ceritanya. Cerita yang betul-betul original yang ada dalam Quran. Nabi Ibrahim betul-betul sembelih anaknya. Sembelih betul-betul. Tapi pisau itu tidak dapat memotongnya. Lalu ada riwayat menyatakan Ismail pun beritahu kepada ayahnya, ayah asahlah pisau itu. Mungkin pisau itu tidak tajam. Nak cerita hebat kedua-dua mereka itu. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pisau itu. Nabi Ibrahim juga terus menggesekkan pisaunya ke atas tengkuk anaknya, juga tidak lut, juga tidak dapat memotongnya. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala menyeru kepada Ibrahim, berhentilah. Bila Allah Ta'ala tengok sendiri Nabi Ibrahim betul-betul sembelih betul-betul, letak pisau di tengkuk anaknya, memang sembelih betul-betul, tapi tidak lut. Dah tarik kuat-kuat, memang tidak lut dengan kuasa Allah Ta'ala. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, berhentilah dari menyembelih anakmu itu. Berhentilah, sesungguhnya kamu telah mencapai maksud dari ujian. Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukannya dia nak menzalimi kita hambanya. Allah Ta'ala sebenarnya dia sayang kepada kita. Dia nak beri sesuatu kepada kita. Sesungguhnya kamu telah mencapai maksud dari ujianmu. Kami telah mendapati pada dirimu ketaatan dan segera menunaikan perintah Tuhanmu. Maka sesungguhnya ini adalah ujian besar lagi nyata, yang dengan itu kami menguji keimananmu. Maka kamu termasuk orang-orang yang menang, wahai Ibrahim. Oleh itu ambillah kambing ini. Ada riwayat kata kambing, ada riwayat kata kibas. Tetapi kalau kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala tidak sebut pun apa jenis binatang itu. Allah Ta'ala hanya sebut wa fadainahu bidzibhin azim, ayat 107 ayat surah As-Saffat. Allah Ta'ala menyatakan, dan kami gantikan dengan satu binatang sembelihan yang besar. Itu saja Allah Ta'ala sebut. Kalau Allah Ta'ala sebut kambing, rasa-rasa kita pakai sembelih kambing berlaku. Korban kambing berlaku. Lembu tak laku. Kalau sebut kibah berlaku. Kalau lembu berlaku. Ini Allah Ta'ala tidak sebut apa jenis binatang itu. Allah Ta'ala hanya sebut, dan aku gantikan dengan satu sembelihan yang besar. Tapi dengan syarat, bila kita nak buat korban ni, kena cari yang besar lah. Kena buat korban binatang yang besar lah, binatang sembelihan yang besar. Ini beli lembu tapi besar kambing. Dengan kambing tu, ni kambing ke lembu? Ambil ke lembu sama tinggi. Macam yalah, ada kita order lembu besar dah, tapi bila bawa mari, bila sampai tengok ada lembu kecil dah. Kita order lembu gemuk dah. Itu nak orang, tuan-tuan. Tapi yang penting kita memang niat kita nak buat korban ni lembu besar. Sebab Allah Ta'ala sebut yang besar, yang puas hati. Sebab itulah sahabat-sahabat kita, setahu kita ni orang Bangla ni kan, bagi mereka ibadah korban ni wajib bagi mereka. Sebab itulah mereka buat betul-betul korban ni. Kalau pergi ke kandang lembu ni, tanya toke-toke lembu ni, adalah kawan saya toke lembu tu, saya tanya, lembu besar-besar habis lama dah, kena bil lama kau apa tu lah. Kenapa? Dia orang hari tanya, mana lembu paling besar sekali? Dia tanya, kerja biasa ya, kerja buruh gitu ya, buat bangunan. Tapi bila buat korban betul-betul dia. Buat hukum bagi mereka wajib
Bagi mazhab Hanafi wajib, kita sunat muakkad. Kita ni pula pergi mana lembu yang murah sikit lah. Murah sikit lah. Sebab tu lah token lembu mari lembu besar kambing itu. Baik, itu selingan tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, bila Nabi Ibrahim itu sembelih betul-betul anaknya, maka Allah Ta'ala kata cukup. Berhentilah sembelih anakmu itu, dan ambillah binatang ini sebagai pengganti anakmu. Maka ketika itulah Allah Ta'ala bawakan binatang yang lain. Ada pendapat kata kibas, kibas iaitu, ada pendapat juga mengatakan kibas putera Nabi Adam, iaitu Habib. Itulah ceritanya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bagaimana pengorbanan besar Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS dalam peristiwa korban ini. Jadi kita semua pakat buatlah korban berlaku. Korban ini satu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita buatlah korban, kalau boleh, kalau kita mampu, buatlah seekor, 2 ekor, 3 ekor. Yang tak mampu tu sebahagian, tapi yang mampu tu buatlah seekor ke, 2 ekor ke, 3 ekor ke. Lagi banyak lagi baik, tapi ekor. Allah Ta'ala bersebut ni satu binatang, bukan satu bahagian. Cuma kita pekoh pula dah. Unta lembu tu boleh, sebab di nama Nabi sembelih unta 7 bahagian, kambing untuk 1 orang. Cuma kalau kambing tu boleh kita susuli niat pahalanya lah. Begitu cara dia. Aku sembelih kambing ni untuk aku dan keluarga aku. Maknanya susuli dengan keluarga tu pahala dia untuk keluarga kita sekali. Tapi untuk niat satu-satu seseorang tak boleh, melainkan lembu dengan unta saja. Itu saja. Jadi kalau sebahagian pun samalah, kita hanya bagi nama seorang sudahlah. Ini korban satu bahagian aku, dan kita niatlah untuk keluarga, tapi bagi nama seorang sudahlah. Adapun kambing ataupun sebahagian lembu, kalau 1 ekor barulah kita boleh sebut nama setiap orang. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh kita mampu, kita buatlah seekor. Yang sebahagian tu orang yang tidak mampu sangat-sangat. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan bersyukur ini Allah Ta'ala nak tengok setahun sekali saja. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita amat banyak tuan-tuan. Nikmat panca indera mata ni pun satu, kita tak boleh nak bayar dah. Bagaimana keadaan kita kalau tak dapat tengok? Buka mata, tak boleh buka mata. Bangun tidur tak boleh buka mata, sakit mata. Rasa besar nikmat mata. Ketika itu duit tak ada harga dah. Ketika Allah Ta'ala tarik rezeki, barulah rasa tak ada harga dah duit itu. Jadi ini sikit sangat ya, dibanding dengan duit yang Allah Ta'ala beri kepada, harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita buat korban saja. Jadi kita bimbang kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala tarik nikmat kepada kita. Allah Ta'ala tarik nikmat itu dengan benda-benda lain. Anak sakit, belanja lagi besar. Rumah terbakar contoh, accident, wallah kita minta jauh. Maka sebab itulah kita tunjuklah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tuan-tuan, nak tunjuk ini kita kena sembahyang. Fasalli li rabbika, maka sembahyanglah kamu kerana Tuhan kamu. Ada ulama tafsirkan sembahyang Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Itu tuan-tuan, saya rasa sekadar itu sajalah pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, dan saya minta maaf jika sekiranya ada terkasar bahasa, ada terambil masa, minta maaf banyak-banyak ya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menghidupkan awal Zulhijjah dengan puasa dan juga amal ibadah. Dalam bulan awal Zulhijjah ni, 10 hari Zulhijjah ni pahala lain dan pahala lain. Kita semayang subuh ni, semayang subuh kita berzikir ke, dengar kuliah ke, kita duduk mengaji lain. Awal Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah pahala lain, pahala special. Kalau puasa lagi-lagi special. Tapi Nabi sangat galakkan kita puasa lah. Puasa. Kerana kalau kita puasa, setiap saat kita berada dalam amal soleh, mendapat pahala. Duduk goyang kaki, duduk relax, duduk atas sofa, relax, pun dapat pahala.
Kalau kita sembahyang saja 10 minit kita amal soleh. Kalau kita mengaji setengah jam kita amal soleh. Kalau kita berzikir sejam saja kita amal soleh. Tapi kalau kita puasa setiap saat, tak subuh sampai maghrib, setiap saat dalam beramal soleh. Maka sebab itulah Nabi suruh kita beramal soleh. Maka cara amal soleh yang lebih diutamakan dalam awal Zulhijjah ini ialah puasa. Dan saya jumpa dalam satu hadis yang panjang dari Aisyah menceritakan Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu pahala orang yang puasa di awal Zulhijjah satu hari. Di awal Zulhijjah pahalanya sama seperti mana dia memerdekakan 100 orang hamba. 100 orang hamba, tuan-tuan. Dan dia sedekahkan 100 ekor unta. Dan dia sedekahkan 100 ekor kuda yang digunakan untuk perang. Ini benda-benda sangat bernilai di zaman Nabi SAW. Zaman kita ni tak boleh nak cerita. Kalau unta nak banding dengan Ferrari, tak boleh nak banding lagi. Lamborghini tak boleh nak banding lagi. Besar lagi unta tu. Ini 100 ekor unta, kita sedekahkan 100 ekor kuda perang. Masya Allah. Dan 100 orang hamba kita merdekakan. Satu orang hamba pun dah dijamin syurga dah. Kalau 100 orang hamba, Masya Allah. Dan kalau kita puasa pada 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah satu pada hari Jumaat minggu depan, pada 8 Julai, maka Nabi kata dalam hadis yang panjang itu daripada Aisyah, pahalanya seperti mana kita memerdekakan 1000 orang hamba. Kita ada hamba ke tuan-tuan? Hamba ada? Bibik. Bibik bukan hamba. Jangan buat bibik macam hamba. Nanti bibik lari. Bibik lari. Saya nak cerita, saya ni ada belah orang bibik. Tapi banyak bibik saya lari. Sebab apa? Sebab bini saya backing. Bini saya backing, tuan. Bini saya tak datang, sebab tu saya berani cakap. Dan tuan-tuan tak kenal bini saya. Backing bini saya. Bila isteri saya sampai rumah balik kerja, bibi saya, Bapak Ustaz, saya takut Bapak Ustaz, kakak Ustaz pulang. Saya takut. Saya pun bagi tahu kepada bibi saya juga takut sama isteri saya. Ramai bibik lagi tuan. Ada bibik tu yang minta saya hantar pulang, hantar balik lah. Ada tu saya duduk dekat atas, duduk dekat bawah, tengok tak ada. Macam-macam cara jadi banyak berbelah-belah orang bibik Baik, itu ceritalah. Baik, jadi jangan buat bibik macam hamba. Bibik kita bukan hamba, dan kita tidak ada peluang dapat hamba. Sebab hamba ini yang kita dapat daripada peperangan saja. Peperangan lawan orang kafir kalah, kita jadikan mereka bibik lah. Jadi mereka itu hamba lah. Jadi kita ni memang tidak ada bibik. Tapi kalau kita puasa pada satu hari saja di bulan Zulhijjah, kita akan dapat pahala seperti mana kita merdekakan 100 orang hamba. Kita sedekahkan 100 ekor unta dan 100 ekor kuda perang yang perang fisabilillah. Kalau puasa pada 8 Zulhijjah, seperti mana Nabi kata pahalanya seimbang, sama sebiji. Bukan seolah-olah, sebiji sama seperti mana kita memerdekakan 1000 orang hamba, kita sedekahkan 1000 ekor unta dan kita sedekahkan 1000 ekor kuda perang. Dan kalau kita puasa pada 9 Zulhijjah, ini hari yang paling istimewa dalam setahun. Tiada tolok banding hari ini. Kalau malam Al-Qadar. Tapi kalau hari siang, puasalah pada 9 Zulhijjah. Ini hari terbaik dalam setahun. Siapa-siapa yang puasa pada 9 Zulhijjah, maka pahalanya seperti mana, seimbang, betul-betul seperti mana dia memerdekakan 2000 orang hamba. Dia sedekahkan 2000 ekor unta, dan dia sedekahkan 2000 ekor kuda perang. Masya Allah. Dan Nabi berkata, Nabi bersabda, puasa Arafah itu 9 Zulhijjah, kita ni jatuh pada hari Sabtu lah. Jangan kira Saudi, hari jemaah tu, kita kira negara kita. Kita hari Sabtu. Maka puasa Arafah itu Nabi kata samalah seperti mana dia puasa 2 tahun, setahun yang lepas dan setahun akan datang.
Dalam riwayat lain Nabi menyatakan puasa Arafah itu Allah Ta'ala ampunkan setahun yang lepas dan setahun akan datang dosa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, moga-moga kita dapat menghidupkan awal Zulhijjah ini. Aku qulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, saya nak minta tolong sikit, boleh ke? Boleh ke nak minta tolong sikit? Saya nak minta tolong sangat-sangat lah pagi ni. Tolong ambil borang korban saya dekat luar tu, Badan Amal Al-Khairiyah. Tuan-tuan tolong ambil. Lepas tu tolonglah pakak-pakak war-warkan, edar-edarkan kepada kawan-kawan, jiran-jiran. Moga-moga mereka ada rasa nak tolong bantu. Saya minta tolong pagi ni biasa tak minta tolong, pagi ni minta tolong ni oleh kerana saya perlukan 200 ekor lembu. Saya nak pergi pada 97 ni, nak bertolak 97. Dan setiausaha saya kata, Ustaz, lembu kita tahun ni memang agak kurang sangat-sangat. Jadi dalam puluh-puluh ni. Jadi kita nak 200 ekor. Jadi saya kesian kepada saudara kita di sana yang duk menunggu 100 kampung di sana. 100 kampung. 100 kampung, satu kampung 2 ekor saja. Bukan kita sembelih banyak, satu kampung 2 ekor saja. Kalau satu kampung 2 ekor, kalau satu kampung itu ada 100 keluarga, jadi kalau katakanlah 2 ekor lembu tu dia 500 kilogram lah daging dia. Di satu keluarga tu dalam 500 gram saja. Itu pun ramai yang belum dapat daging-dagingan lembu itu. Jadi saya kesian kepada mereka. Tapi mereka tak ada marah kat kita, tak adalah marah-marah, tak ada. Mereka balik tangan kosong begitu ya. Jadi saya nak minta tolonglah, kita pakat-pakat tolong belakang. Walaupun kita dah ada yang dah buat korban di sini, kita pakat-pakat tolonglah. Satu ekor hanya RM2,520 sahaja. Satu bahagian RM360 sahaja. Dan mana-mana lebihan wang itu kita tidak gunakan untuk pengurusan. Mana-mana lebihan wang itu kita akan wakafkan untuk sekolah tahfiz, akademik anak yatim, fakir miskin di sana. Jadi kita pergi ke sana, semuanya tambah duit sendiri belaka, ground pun sama, guna duit sendiri belaka. Jadi kita pakat-pakatlah tolong buat kebajikan belaka ya. Saya kesian sangat-sangat agar mereka itu terhasrat hati mereka untuk makan daging, rasa makan daging setahun sekali Jadi pakat-pakatlah tolong ambil borang tu. Moga-moga Allah Ta'ala buka hati kita untuk kita dapat sama-sama buat kebajikan ini. Isi je borang tu sikit, tulis nama, berapa ekor kebahagiaan ke. Lepas tu snap kepada saya, Ustaz Muhammad Fazli Ismail, ataupun ke kawan saya. Lepas tu WhatsApp. Tapi jangan WhatsApp borang sajalah. WhatsApp faham lah. Jangan WhatsApp borang saja. Kita pakat-pakat tolong belakang tuan-tuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Bagus sama kecil.